Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Teacher mau bagi tengok kamu macam mana cara untuk menjawab soalan bentuk konsep bahagian C kertas 2 soalan sains SPM. Okay. Mari kita tengok ini contoh soalan. Soalan ini tanya kamu tentang variasi, yaitu dua jenis variasi, yaitu variasi selanjar dan variasi tak selanjar. Okey, selalunya untuk soalan bahagian C, sama ada soalan 11 ataupun 12, bentuk soalannya ada 3 bentuk soalan yang akan kamu jumpa, yaitu soalan berbentuk konsep, soalan berbentuk penyelesaian masalah, dan juga soalan bentuk ya Allah, tisu pun lupa. Konsep, penyelesaian masalah, dan pemilihan, dan soalan berbentuk pemilihan. Okey, tapi hari ini teacher bagi tengok kamu satu dulu, iaitu soalan berbentuk konsep. Okey, macam mana cara untuk jawab soalan berbentuk konsep? Okey, ini adalah contoh soalan berbentuk konsep yang selalunya akan ditanya di dalam peperiksaan. Soalan seperti ini selalunya dia akan tanya kamu dalam dua bahagian, iaitu soalan A yang akan membawa 4 markah dan soalan B akan membawa 6 markah. Okey, mari kita tengok satu-satu. Soalan A. Parameter soalan adalah dia bagi terdapat dua jenis variasi, iaitu variasi selanjar dan variasi tak selanjar. Lepas tu kita tengok beri soalan dia yang pertama, soalan A, dia tanya kamu berikan 4 perbezaan antara variasi selanjar dan variasi tak selanjar. Okey, selalunya kalau soalan dia tanya tentang perbezaan, kita akan bagi perbezaan secara kita boleh tulis perbezaan dalam bentuk jadual, ataupun kita boleh bagi perbezaan dalam bentuk ayat, tetapi sambungan ayat ciri yang dibezakan untuk setiap ciri itu mesti sama untuk variasi selanjar dan variasi tak selanjar. Okey, contohnya mari kita tengok satu-satu. Okey, cara tulis perbezaan yang pertama adalah melalui jadual. Ataupun dalam bentuk jadual. Yang kita mau bezakan adalah variasi selanjar dan variasi tak selanjar. Okey. Tulis perbezaan dalam bentuk jadual. Okey. Apa perbezaan antara variasi selanjar dan variasi tak selanjar yang boleh kita tulis? Perbezaan yang pertama yaitu kalau variasi selanjar, perbezaan ciri manusia yang tidak jelas. Kalau variasi tak selanjar pula menunjukkan perbezaan ciri manusia yang jelas. Okey.
perbezaan yang pertama. Kalau variasi selanjar, dia menunjukkan perbezaan ciri-ciri manusia yang tidak jelas. Kalau variasi tak selanjar, dia menunjukkan perbezaan ciri-ciri manusia yang jelas. Okey, perbezaan yang kedua, oleh kerana soalan ini membawa 4 markah, jadi ciri yang perlu ditulis sekurang-kurangnya adalah 4 ciri. Okey, yang kedua yang dibezakan. Yang kedua, kalau variasi selanjar adalah variasi yang boleh dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Variasi selanjar boleh dipengaruhi oleh faktor persekitaran, manakala variasi tak selanjar hanya boleh dipengaruhi oleh faktor genetik. Boleh dipengaruhi oleh faktor genetik. Kita tambah lagi satu, dan faktor genetik. Okey, perbezaan yang ketiga adalah variasi selanjar tidak boleh diwarisi, manakala variasi selanjar boleh diwarisi. Okey, perbezaan yang keempat adalah variasi selanjar dia membentuk taburan graf normal, manakala variasi tak selanjar dia membentuk graf taburan diskrit. Okey. Macam mana kamu boleh dapat 4 markah? Perbezaan yang pertama, menunjukkan perbezaan ciri-ciri manusia yang tidak jelas, menunjukkan perbezaan ciri-ciri manusia yang jelas. Okey, ini boleh dapat 1 markah. Markah yang kedua, boleh dipengaruhi oleh faktor persekitaran dan faktor genetik, hanya boleh dipengaruhi oleh faktor genetik. Okey, markah yang kedua. Lepas tu, tidak boleh diwarisi, variasi tak selanjar boleh diwarisi. Markah yang ketiga, membentuk taburan graf normal, membentuk taburan graf diskrit. Okey, markah yang keempat. Jadi di sini kamu sudah boleh dapat 4 markah. Perbezaan juga boleh ditulis secara ayat penuh seperti ini. Dan ciri yang dibezakan contohnya untuk variasi selanjar dan variasi tak selanjar adalah mesti sama dan dihubungkan dengan ayat ataupun dengan kata hubung manakala. Contohnya, variasi selanjar menunjukkan perbezaan ciri-ciri manusia yang tidak jelas, manakala variasi tak selanjar menunjukkan perbezaan ciri-ciri manusia yang jelas. Okey, ciri kedua yang dibezakan, variasi selanjar boleh dipengaruhi oleh persekitaran dan faktor genetik, manakala variasi tak selanjar hanya boleh dipengaruhi oleh faktor genetik sahaja. Okey, secara kesimpulannya, perbezaan juga boleh ditulis dalam ayat penuh dan perlu dihubungkan antara dua ciri dengan kata hubung manakala.
Kalau dalam satu ayat itu tiada perkataan manakala, maka ayat itu tidak akan diambil sebagai perbezaan dan markah tidak akan diberikan. Oke, untuk soalan B pula, Raza menunjukkan pelbagai jenis trait manusia, yaitu variasi, lepas itu dia bagi kebolehan menggulung lidah, jenis cuping telinga, kumpulan darah, kehadiran lesung pipit. Oke, daripada gambar Raza ini, kita akan dapat kenal pasti bahawa ini adalah variasi tak selanjar. Oke, jadi untuk soalan yang pertama, dia suruh kamu terangkan bagaimana Anda boleh membina satu konsep berdasarkan maklumat dalam gambar Raza 3. Dan penerangan Anda tentang konsep itu hendaklah berdasarkan perkara berikut. Oke, jadi yang pertama dia minta kamu kenal pasti dua ciri sepunya. Tadi kamu sudah kenal pasti bahawa Raja 3 ini merujuk kepada variasi tak selanjar. Jadi, dua ciri sepunya yang perlu kamu tulis adalah ciri sepunya bagi variasi tak selanjar. Jadi, apa dua ciri sepunya bagi variasi tak selanjar? Oke, yang pertama adalah menunjukkan perbezaan sifat yang jelas. Betul kan? Oke, lepas itu ciri yang kedua, boleh dipengaruhi oleh faktor genetik sahaja. Satu markah untuk ciri yang pertama, satu lagi markah untuk ciri yang kedua. Jadi sudah di sini kamu sudah dapat 2 markah. Oke, lepas itu dia suruh kamu bina konsep awal. Macam mana mau bina konsep awal? Konsep awal maksudnya adalah ayat yang boleh kamu tulis seperti ini. Dua ciri yang kamu tulis di atas ditunjukkan oleh konsep. Apa maksudnya di sini? Konsep dia adalah apa? Daripada gambar Raja 3, kita tahu bahwa ini adalah konsep variasi tak selanjar. Jadi maksudnya di sini konsep yang dia suruh bina adalah konsep variasi tak selanjar. Jadi ayatnya ialah menunjukkan perbezaan sifat yang jelas dan hanya boleh dipengaruhi oleh faktor genetik sahaja adalah variasi tak selanjar. Selesai. Oke. Jadi di sini kamu sudah boleh dapat 1 markah. Boleh? Oke, lepas tu kita pergi kepada pula satu contoh lain bagi variasi tak selanjar dan juga satu bukan contoh berkaitan dengan konsep. Maksudnya di sini kalau yang bukan contoh ini adalah opposite kepada variasi tak selanjar, iaitu variasi selanjar. Oke, pertama kita bagi dulu satu contoh. Contoh variasi tak selanjar. Contoh lain.
Contoh lain, variasi tak selanjar. Selain daripada dalam gambar raja 3. Okey, dalam gambar raja 3 sudah ada kebolehan menggulung lidah, jenis cuping telinga, lepas tu kumpulan darah. Lepas tu ada kehadiran lesung pipit. Okey, jadi apa lagi? Contoh lain yang boleh kita bagi. Cap jari. Atau cap jari ataupun jenis anggul. Okay, kamu boleh fikir lagi lain. Okey, lepas tu bukan contoh. Bukan contoh maksudnya variasi selanjar. Jadi kamu kena bagi contoh variasi selanjar, yaitu ketinggian, berat badan, dan sebagainya. Oke, jadi di sini kamu sudah boleh dapat satu markah untuk contoh lain variasi tak selanjar dan satu lagi markah untuk bukan contoh. Jadi di sini sudah boleh dapat 2 markah. Oke, yang terakhir dia minta kamu bina konsep sebenar. Oke, baik. Macam mana kita mau membina konsep sebenar? Kalau konsep awal tadi, ciri di depan, konsep di belakang. Tapi kalau konsep sebenar, konsep di hadapan dan ciri di belakang. 2 ciri yang kita telah tulis pada 2 ciri sempurna yang telah kita tulis di awalnya tadi. Oke. Secara kasarnya, konsep adalah ciri sempurna. Dan ayat lengkapnya adalah variasi tak selanjar adalah variasi yang menunjukkan perbezaan sifat yang jelas dan hanya boleh dipengaruhi oleh faktor genetik sahaja. Siap. Oke, jadi ini adalah konsep sebenar bagi variasi tak selanjar. Terima kasih anak-anak, selamat menonton.